Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke program 30 minit bicara muslimah episod 19. Episod ni adalah episod yang terakhir ya ustazah-ustazah untuk tahun ni lah, insya-Allah. Mungkin tahun hadapan kita ada topik-topik yang baru yang kita akan kupaskan. Jadi tak apa, kita fokus untuk kali ni dulu. Assalamualaikum, ustazah, sihat semua? So, tak ingat kita tanya khabar ke tidak, tapi insya-Allah lah untuk episod yang terakhir ni semuanya sihat ya. Dalam keadaan yang hujan-hujan sekarang ni, macam best duduk rumah kan sebenarnya. Okey, terus tajuk episod kali ini ialah keluarga sunnah, keluarga hakiki. Okey, again lah bersama saya ialah Ustazah Syikin, Ustazah Aziza. Terima kasih Ustazah sampai ke episod yang terakhir ni masih berjuang dalam 30 minit bicara muslimah, insya-Allah. Okey, episod kali ini kita akan mengupas surah An-Nur ayat 62 hingga 64. Okey, saya akan bacakan ayatnya dan juga terjemahan daripada ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yazhabu hatta yasta'zinu. Innal ladhina yasta'zinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi fa iza sta'zanu li ba'di sya'nihim fa'zan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan apabila mereka turut bersama-sama dengan Rasulullah dalam satu perkara yang memerlukan perhimpunan ramai, tidaklah mereka meninggalkan majlis perhimpunan itu sebelum mereka meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu wahai Muhammad iaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila meminta izin kepadamu untuk pergi menjalankan sesuatu urusan mereka, maka izinkanlah bagi sesiapa yang engkau kehendaki di antara mereka dan mintalah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah di antara kamu seperti seruan atau panggilan sesama kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang di antara kamu yang menarik diri keluar daripada majlis Nabi Muhammad SAW secara berselindung dan bersembunyi. Oleh itu, hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Ketahuilah sesungguhnya Allah jualah yang menguasai segala yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya ia mengetahui keadaan yang keadaan kamu berada kepadanya wahai umat manusia pada hari umat manusia itu kembali kepadanya. Maka ia akan menerangkan kepada mereka segala yang mereka kerjakan kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Masya-Allah, panjang ayat sebenarnya. Okey, ini ayat yang terakhir sekali dalam surah An-Nur. Okay, setelah Allah telah memberi penerangan tentang keizinan untuk masuk rumah kaum kerabat dan juga yang memberikan konteks inklusif kepada orang yang kurang kemampuan untuk sama-sama menjamu makanan bersama orang yang biasa. Maka kali ini Allah perintahkan pula bagi seseorang tu harus meminta izin sekiranya dia ingin keluar daripada majlis, especially jika majlis itu bersama Rasulullah. Dan Allah juga tekankan tentang adab-adab berbicara dengan Rasulullah, dan juga Allah akhiri ayat ni dengan Allah yang Maha mengetahui segalanya. So sama-sama kita rungkaikanlah dan fahami apa maksud sebenarnya ayat 62 hingga 64. Saya terus pada Ustazah Azizah. Okay, Ustazah, dalam ayat ni Allah menekankan aspek betapa perlunya kita taat dan hormat pada Rasulullah SAW. Seperti mana kita tahu Rasulullah lah kita punya role model. So boleh tak Ustazah huraikan latar belakang ayat-ayat ni dalam surah An-Nur ni dengan lebih jelas lah Ustazah. Tafadhal. Okay, insya-Allah Ustazah Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okeylah, ayat
surah An-Nur kali ni, surah yang terakhir episod kita kali ni, ayat-ayat yang kita akan bincangkan ni dia ada beberapa pelajaran dalam sini. Jadi soalan yang kepada saya ni tentang ayat yang yang kedua lah, tentang adab kita dengan Rasulullah SAW kan. Sebenarnya dia punya asbab nuzul ni ada riwayat daripada Abu Nuaim dalam Al-Dalat meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, dulu orang-orang memanggil Nabi Muhammad SAW dengan panggilan wahai Muhammad, wahai Abul Qasim. Mereka berpanggilan dengan Nabi Muhammad begitu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat yang ke-63 ni lah, yang la taj'alu du'a rasulu bainakum. Kirakan janganlah kamu memanggil Nabi Muhammad ni dengan panggilan sebegitu, dengan panggilan namanya. Jadi sejak saat itu, sejak teguran Allah ni, mereka pun memanggil Nabi Muhammad SAW dengan panggilan wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah. Okay, kalau kita tengok kan, dia sebenarnya culture orang Arab ni, dia memang suka panggil nama, bukan nama tau, macam sebenarnya konon-konon nama saya Aziza, saya ada anak yang bernama Nawi. Jadi diorang akan panggil saya Ummu Nawi, ibu kepada Nawi. Ataupun kalau seorang itu lelaki, diorang akan panggil bapa kepada siapa. Jadi gelaran Nabi Muhammad SAW ni, namanya adalah Muhammad, tapi orang menggelarkannya Abul Qasim, kirakan bapa kepada Qasim. Jadi itu adalah culture orang Arab lah, yang mana sebenarnya culture ni bagus menunjukkan betapa mereka amat prihatin kepada kepentingan keluarga dan mengenali ahli keluarga. Saya suka satu contohnya yang mana bila saya baca tentang mazhab mazhab pula, bila kita baca tentang imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita ni, kalau orang tanyakan dia siapa nama kamu, dia akan sebutkan nama saya Syafi'i ibnu kepada nama bapaknya, kepada dia akan sebutkan semua nasabnya sehinggalah ke Nabi Adam alaihi salam. Tu betapa, bayangkan kalau kita ditanya, boleh tak Ustazah Syikin cakap nama Ustazah Syikin bapakan kepada sampai Nabi Adam, tak akan habis lah kan. Tapi culture orang Arab memang macam gitu, diorang amat prihatin dengan panggilan ni. Namun begitu, ini adalah culture mereka kan. Bagi kita tengok ini dah cukup mulia lah sebenarnya, mereka nak panggil dengan gelaran abu ataupun ummu. Tapi kita kena bila teguran Allah ni diturunkan, kita boleh dapat kita boleh tahu betapa istimewanya Rasulullah SAW tu pada Allah. Okay, kirakan walaupun itu dah mulia, tapi kemuliaan tu tak boleh ditandingi dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah sendiri tak gelarkan Nabi Muhammad tu Muhammad dalam Al-Quran. So dalam Al-Quran, contoh-contoh yang dipanggil oleh Allah SWT, mesti ya Rasulullah, ataupun apa, tersusul hari ni, ataupun mesti dengan panggilan Nabi Allah ataupun Rasul Allah. Dia bukan nama sahaja. Jadi kalau Allah sendiri dah menitik beratkan keistimewaan gelaran kepada Rasulullah ni, apalagi kita ni belajar daripada Rasulullah, kita mendapat wahyu pun daripada Rasulullah, seorang kekasih Allah ni. Jadi dia punya keistimewaan tu memang tinggilah. Lagi satu contoh kita tengok, kalau kita, panggilan kita kalau kita dalam pekerjaan, kita panggil bos kita tak panggil nama kan, kita mesti panggil bos ataupun encik, ataupun ni lain sikit, antara kita ni lain, pasal kita sahabat handal sahabat handai. Jadi ataupun lagi satu contoh, macam kalau kita tengok royalty lah, macam kalau ada kerajaan diraja, mereka mesti panggil wahai raja apa, mesti ada nama gelaran dia kan. Lagi satu contoh dalam keluarga kita sendiri, kalau kita nak gelarkan yang lebih tua daripada kita, ada kita panggil nama mak, Ana. Nama mak saya Rohana. Jadi macam Ana, saya dah balik. Ada kita macam gitu. Tak ada kan, kita ada panggil ibu. So semua ni memang ada gelaran-gelaran yang tertentu untuk menunjukkan kehormatannya. Jadi di dalam ayat ini Allah mengajar kita macam mana kita patut bergelar dengan Rasulullah, untuk menunjukkan keistimewaannya dan untuk menunjukkan keistimewaannya lah. Jadi saya suka susunan surah An-Nur ni kan. Lepas segala ajaran hukum, segala arahan yang Allah berikan kepada kita di dalam surah An-Nur ni yang panjang ni, Allah di saat-saat akhir
Surah An-Nur ni dia apa tu diaturkan dengan peringatan yang kita tak boleh ingkar dengan Rasulullah, yang kita perlu hormat Rasulullah. Kerana apa? Kerana Rasulullah lah yang memberikan kita ajaran Islam sehingga hari ini. Wallahu a'lam. Ustazah. Masya-Allah, terima kasih Ustazah. Saya suka ni kerana pasal gelaran ni kita pergi panggilan lahjah. Dia sebenarnya nak menjaga kita yang silsilah keluarga juga, ataupun macam apa ni, at the same time bagaimana kita show respect, and at the same time kalau kepada anak-anak kita show kita kasih sayang. Macam kalau dengan anak kita akan kata ya bunayya. So itu pun gelaran juga. So saya rasa itu adalah satu praktis yang bagus. Sebab tu kalau kita dengan bersama suami pun kita akan panggil dia kadang abang, sayang ke situ. Malu nak cakap lalik kat sini. Jadi maknanya itu adalah satu panggilan yang kita buatkan bila kita sebut je orang tu akan rasa happy. Sama juga macam bagaimana Allah menyebutkan Rasulullah untuk buatkan kita semua rasa happy lah, yang kita tahu keistimewanya. Okay, saya teruskan lagi kerana topik ayat kali ini banyak tentang Rasulullah SAW. So sekali lagi Allah SWT menyebutkan tentang izin. Dalam konteks ni pula Allah sebutkan izin ni daripada Rasulullah SAW. Apa dan bagaimana yang harus para mukmin ketika itu lakukan. Ustazah Syikin, kalau Ustazah boleh teruskanlah dengan perbincangan kita ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi topik kali ini saya agak suka sebab saya suka dengan contoh yang diberikan Ustazah Azizah tadi mengenai penghormatan yang kita berikan sesama keluarga, sesama ketua di tempat kerja dan sebagainya. Sebab dia membuatkan saya refleksi kembali kepada penghormatan yang sepatutnya kita berikan kepada Rasulullah SAW itu sendiri. Kerana sekiranya kita dengan ahli keluarga kita ataupun dengan bos ataupun dengan presiden ataupun dengan Perdana Menteri, kita boleh tunjukkan hormat yang sebegitu, apatah lagi Rasulullah SAW, Rasul yang pengutus Allah SWT, pengutus daripada Allah. Jadi dan daripada Rasulullah lah kita dapat ajaran Islam tu sehingga kini kan. Jadi kalau kita lihat pada ayat konteks ayat ini kan, Allah memuliakan Rasulullah sehingga kan Allah menekankan lagi, Allah dah ceritakan pasal izin masuk rumah orang ini. Allah kira ni pelengkap adab lah, pelengkap segala adab. Kerana ketika kena fahamlah, ketika ayat Quran ini diturunkan kan diturunkan kepada Nabi, ketika itu para sahabat bersama Nabi. Jadi seorang mukmin yang kamil, seorang mukmin yang sejati, mereka ni sentiasa bersama Rasulullah. Jadi setiap kali mereka bersama Rasulullah tu, mereka tak akan keluar ataupun mereka tak akan pergi dahulu sebelum Rasulullah pergi. Jadi melainkan sekiranya ada emergency, dan mereka akan minta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah. Tak kisahlah solat raya ke, memerangi musuh ke, ataupun pertemuan ke, kira macam musyawarah lah, macam meeting gitulah. Kerana apa? Segala perkara yang berkaitan dengan Rasulullah adalah perkara yang utama. Jadi dekat sini saya nak share kongsi satu cerita ni mengenai Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Waktu tu pada perang Tabuk, kalau kita tahu perang tu adalah benda prioriti zaman tu. Okay? Jadi Umar ni ada ketika waktu tengah dalam perang Tabuk ni, dia minta izin kepada Rasulullah untuk pulang kerana ada sebab-sebab yang tertentu lah. Lalu Rasulullah pun berkata, pulanglah kamu wahai Umar, kerana sesungguhnya demi Allah kamu sesekali bukanlah seorang munafik. Kenapa Rasulullah cakap macam itu? Kerana apa? Kerana memang orang mukmin ketika itu semua sebegitu. Tapi kita tahu juga zaman Rasulullah sendiri dah ada golongan yang munafik. So orang-orang munafik ni mereka tak akan minta izin. Dia akan agak-agak dia tak suka dia jalan. Agak-agak tak suka dia jalan macam gitu. Jadi bila Rasulullah cakap gini, dia nak orang-orang munafik ni dengar. So orang-orang munafik ni boleh dengar macam contoh je, Rasulullah ni Umar kasih sahabat minta izin, dia kasih balik. Kalau kita mesti macam-macam alasan dia kasih, padahal minta izin pun tidak. Terus assume dengan Nabi. So kat sini Allah tekankan dalam ayat ni, Allah cakap kita kena sekiranya kita nak tinggalkan sesuatu majlis bersama Rasulullah, perlu minta izin terlebih dahulu. Okay? Ada satu hadis Rasulullah pun pernah bersabda, apabila salah seorang dari kalian datang ke satu majlis, maka hendaklah ia mengucapkan salam. Iaitu kita dah tersentuh pada minggu lepas kan, kena ucapkan salam. Lalu jika ia melihat untuk ikut duduk, maka duduklah. Kemudian jika ia ingin pergi meninggal majlis itu, maka hendaklah ia mengucapkan salam juga, kerana pengucapan salam yang pertama, yakni ketika datang, tidaklah lebih utama dari pengucapan salam yang terakhir, mana ketika dia nak pergi meninggalkan majlis tersebut. Kerana apa? Kerana kita datang
cara baik, kita pun perlu pulang dengan cara yang baik lah. So maknanya apa? Tapi yang saya suka, Allah teruskan ayat ini dengan mengatakan, kira minta izin ni bukan kira macam authority pada Rasulullah untuk bagi tahu alasan dulu. Baru aku pertimbangkan nak bagi balik ke tak. Sebab ayat seterusnya Allah cakap, ketika mereka datang meminta izin kepada kamu, berikanlah izin. So maknanya dekat sini dia more kepada adab, akhlak dan tata susila kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyap ada bukan macam sebab kalau kita tengok perang Tabuk tadi pun Rasulullah tak tanya pun sebab Rasulullah cakap pulanglah. So maknanya dia bukan mentang-mentang Rasulullah ketua, Rasulullah ada authority untuk kata no, tak boleh. Kau kena sampai habis perang ni baru balik. Tak ada. Rasulullah tak macam kita kan. Kalau kita macam saya teringat macam refleksi diri macam anak murid tak nak datang. Saya akan tanya, kenapa tak datang? Kenapa? Ada apa? Ada apa tak habis-habis? Apa bukti? Macam gitu sekali ya. Tapi kalau dalam ayat ni tidak. Rasulullah minta izin tu hanya sebagai adab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Zaza. Kalau saya nak extendkan dia punya point kat sini bila kita nak keluar daripada majlis pun kita tak boleh, kalau kita dah minta izin kita bukan suka-suka hati je terus kita pusingkan badan kita dan jalan. Kalau kita tengok pada adab-adab, kadang-kadang adat Melayu pun ada menunjukkan kalau misalnya kita nak keluar ataupun kita nak keluar daripada majlis kita nak kena undurkan diri kita. Jangan palingkan badan kita kepada tuan rumah ataupun orang yang tengah memberi ceramah. Especially kalau dengan student-student kita kadang ada yang datang lambat. Kadang dulu saya adalah ustazah yang macam very disiplin kalau anak student lambat je kita dah macam akan tanya kenapa lambat dan sebagainya. Sepatutnya student datang dulu daripada guru datang dulu. So bila nak keluar pun macam gitu juga. Dia nak minta izin dia tak boleh main terus keluar. So nak perlu angkat tangan. Jadi sebab tu sistem angkat tangan ni bagus. Angkat tangan tapi kena tahu kat mana nak stop. Jangan ataupun kat mana nak minta izin. Kadang-kadang kita tengah ceramah show kadang-kadang bila orang cut kita boleh terlupa. Sebab tu perlunya ada minta izin yang kita kena tahu kat mana kita nak minta izin untuk keluar daripada majlis walaupun kita nak ke toilet dan sebagainya. Ini peringatan kepada student-student kita lah kalau mereka mendengar sebenarnya kan. At the same time pula saya terpanggil dengan konteks yang kalau tentang minta izin ni, kalau dalam solat pun kalau kita solat berjemaah ada imam kan kita punya leader. Kita nak kena ikut apa imam buat. Kita tak boleh mendahului imam sebenarnya. And seandainya kalau kita terbatal pun, seandainya imam terbatal pun ada dia punya tutur cara dia kan. Maknanya adab dah ada kat situ. Jadi sedangkan solat berjemaah ada dia punya adab dia. Apatah lagi kalau kita dalam majlis ataupun apatah lagi kita bila during that time tu mereka bersama-sama dengan Rasulullah. So dan kita nak kena lah show kita punya adab tu, kita nak kena learn balik macam mana kita nak berakhlak yang baik dengan masyarakat ataupun dengan orang yang lebih tua daripada kita. Okey, terus dah lupa pula siapa yang seterusnya. Ustaz Syikin lah terusnya. Okey, Ustaz Syikin, kalau ni masih lagi tentang izin ni, bagaimana hal kita nak minta izin ni kalau kita kaitkan dengan cara didikan terhadap anak-anak dalam kita membangunkan sifat mulia dalam keluarga. Pasal penting kita sebagai ibu bapa ni role model kepada anak-anak. Kalau kita tak buat, anak kita tak follow lah katanya. So macam mana Ustaz Syikin? Betul, saya setuju sekali. Kerana apa? Kerana kita yang mendidik anak kan. So kalau kita buat apa kita buat, anak pasti akan ikut. So saya alhamdulillah saya dibesarkan di dalam keluarga yang penuh dengan izin ke sana, izin ke sini kan. Jadi mana kalau kita dulu-dulu saya ingat kalau minta izin macam nak minta izin keluar rumah tu faham lah logiknya memang kena minta izin lah. Nak keluar rumah mesti nak kena minta izin. Kalau saya dulu macam saya nak keluar rumah mesti kena minta izin, like kena advance. Bukan nak keluar hari tu minta izin memang tak dapat lah. Kena minta advance seminggu ataupun beberapa hari sebelum. Lepas tu dengan siapa, pergi mana, pukul berapa keluar balik, pukul berapa. Begitu sekali waktu saya suka nak kongsikan. Ini satu perkara yang dulu saya tak faham mengapa. Kira macam saya ada satu amalan dalam keluarga di mana waktu zaman muda remaja dulu kan, setiap kali tidur saya kena salam dan kena beri salam kepada ibu bapa saya. Waktu saya macam apa nak tidur pun kena salam. Macam apakah logik di sebalik. Tapi kita dulu kalau zaman sekarang kan anak-anak dia tak faham, dia terus tanya. Tapi kita dulu tak macam gitu. Kita kalau tanya kan nanti kena marah. Baik diam sudahlah, ikut je lah Sebenarnya bila saya dah besar, dah belajar, baru saya faham kerana apa. Kerana bila kita nak masuk tidur ni, kita kan sebab tu bila doa tidur kita baca bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Saya dulu pun tak faham juga kenapa nak tidur kena baca. Macam
takut nak tidur kena baca dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Kenapa nak kena cakap sama mati nak tidur ni? Takut rupa-rupanya bila kita tidur tu kan kita berada di alam yang lain. Ada seumpama kita mati sementara lah. Macam itulah perumpamaannya. Jadi kenapa kita jumpa dengan ibu bapa kita, kita beri salam, kita peluk cium sebelum tidur? Kerana manalah tahu itu adalah kali terakhir kita berjumpa dengan ibu bapa kita. Jadi sebelum kita masuk tidur, sebelum kita pergi ke alam lain yang sementara tu, kita dah kira ada pelukan yang terakhir terhadap ibu bapa. Jadi bila saya dah besar tu barulah saya inilah di sebalik amalan tersebut. Which is bila kita nak praktikan. So zaman sekarang ni bukan macam zaman dulu lah. Bila kita nak mempraktikan sesuatu kepada anak-anak kita kena tahu, kena faham. Kalau tak mereka takkan buat ataupun takkan buat pun macam ikhlas gitu jadi kita kena praktikan lah. So macam saya cuma nak tekankan kat sini kita kena faham perbezaan antara beritahu dan izin. Kalau kita tengok anak makin lama makin besar, dia dah jadi macam bukan minta izin tau. Macam kalau dulu mak saya nak keluar hari ni dengan ni kan, makin besar dia macam makin mak besok kejap lagi saya nak keluar macam gitu. So mak-mak makin ibu-ibu kita ni makin tua ni makin sensitif. Kita pun akan melalui fasa tersebut lah kita orang muda lagi kan makin meningkat umur. So kita pun akan melalui fasa tersebut. So mari kita kena lagi memahami ibu-ibu kita. So buat kalau melihat ni anak-anak tengah muda remaja, jadi makin kita meningkat dewasa ni sebab tu kita lebih memahami perasaan seorang ibu. Jadi sebaik-baiknya kita perlu jagalah. Kita minta izin ni banyaklah, minta izin untuk keluar rumah atau minta izin apa-apa sajalah. Amalkan dengan kita meminta izin, kerana itu adalah satu adab yang amat mulia, yang itu adalah kira permulaan terdidiknya ataupun terbentuknya akhlak seseorang anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Betul Ustaz. Kalau saya extendkan point yang ni pula, kadang-kadang minta izin ni bukan setakat kepada keluarga sahaja, dalam konteks tempat kerja juga. Kadang-kadang bersama teman juga. Kalau misalnya kalau kita nak datang rumah teman, kita nak kena bilang, boleh tak saya datang, nak bawa anak-anak, boleh tak main sama-sama dan sebagainya. So dia punya konteks minta izin ni bukan sekadar untuk keluarga, dia kena extend kepada semua dalam kehidupan kita seharian. So kalau kita nak minta cuti pun kepada kita punya ketua pun, kita nak kena minta izin. Okay? Dia bukan macam tadi Ustaz kata, bukan sekadar memberitahu, tetapi meminta izin whether boleh tak kita ambil cuti begini. Kerana apa? Kita takut kalau kita ambil cuti ni akan mengganggu proses pekerjaan kita pada hari itu dan sebagainya. So perlunya, because sekarang ni kadang orang dah tak faham konsep izin tu macam mana lagi. Diorang sekadar memberitahu saja. Bila dah beritahu tu, kadang-kadang bila dia leftkan satu pemberitahuan tu pada ketuanya kan, kadang ketua dah macam pening. Sebenarnya dia nak apa ni? Dia dah beritahu, kadang decisionnya lupanya dah kat tangan dia, bukan kat tangan kita. Jadi kita nak kena jagalah kemaslahatan kawan-kawan kerja dan sebagainya bila kita nak memberitahu ataupun memberi izin. Alright. Seterusnya pada Ustazah Azizah lah, Ustazah, setiap keluarga ni dia mempunyai cara yang berbeza dalam pendidikan. Okay, adakah tak kata tak ada Ustazah. Ada tak salah satu cara yang khusus di mana setiap keluarga tu harus lakukan? Macam mungkin tadi Ustazah Syikin kata dia punya cara lah, mesti minta izin nak tidur, minta izin dan sebagainya. Kalau Ustazah bagaimana? Okay, bismillah. Saya cuba Ustazah Latifah. Sebenarnya kalau saya lah, kalau saya fikirkan apakah cara yang ideal yang dalam pendidikan di dalam keluarga tu adalah cara kita ikut cara Rasulullah SAW lah. Okay, kalau kita tengok cara Rasulullah SAW ni, dia ada banyak kita tak boleh nak belajar dalam satu episod cara Rasulullah dengan bagaimana Rasulullah bergaul ataupun ada adab dengan bersama keluarga. Jadi dia daripada contoh-contohnya seperti tengok cara Rasulullah macam mana dia bergaul dengan anak-anak kecil, macam mana kesabarannya, macam habis dengan ada-ada yang minta izin, lepas tu dengan panggilan yang baik-baik, macam yang negatif-negatif tu semua tak adalah. Jadi kalau tanya saya, itu adalah idea yang terbaik lah untuk kita menterapkan di dalam di dalam rumah kita lah bersama keluarga kita. Akan tetapi kita kena, dan benda-benda gini macam kalau kita nak ikut cara Rasulullah, kita kena belajar. Kita tak boleh macam aku nak buat macam Rasulullah, kita baca lepas tu kita terus
ingatkan kita boleh cut and paste. What we read dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita nak lakukan, kita cut and paste. So dia macam susah. Dia memerlukan masa untuk kita belajar dan faham dan kita lakukan, praktiskan dalam keluarga kita. Kita kena akur juga dah. Kerana tak semua keluarga yang ada culture sama. Culture orang kadang-kadang berbeza. Setiap keluarga tu berbeza dan tak semua keluarga menjalankan sunnah-sunnah. For example, tak semua keluarga yang menjalankan yang yang certain yang kita ada dalam otak kita ni, benda yang ideal tu adalah Rasulullah, tapi tak semua orang lakukan sebegitu. Jadi kita kena tengok pada ini dan kita janganlah sekali lagi kita janganlah judge. For example macam keluarga ni keluarga tak baik, kenapa dia tak banyak lakukan sunnah, dia tak banyak makan kurma kat dalam rumah tu, for example so kita dah chop pasal dia tak. So macam keluar dia, kalau tanya khusus tu secara ideal khusus adalah daripada Rasulullah, tapi kita kena tengok juga cara-cara baik. Mungkin ada juga cara-cara baik yang luar daripada situ. And kita nak kena macam kita bayangkan kalau kita baru kahwin dulu Zashkin Zartifah baru nak menyesuaikan diri dengan keluarga yang lain. Adakah semua amalan keluarga yang kita amalan-amalan kita bersama keluarga kita dijalankan dengan suami kita punya keluarga? Takkan mesti berbeza kan? For example kalau macam saya punya pengalaman saya kongsilah khas untuk bercara musliman sikit je pengalaman. Contohnya seperti macam salam sebelum keluar. Keluarga saya khususnya keluarga saya dengan ibu dan bapa, pasal ibu dan bapa saya jarang ada dekat rumah. Cerita sedih lah pula, jarang ada dekat rumah. Betul, bekerja jadi macam sewaktu nak keluar tu memang kita terus akan terus keluar. Tapi keluarga suami pula, di mana diorang akan mempraktikkan amalan diorang ialah sebelum keluar tu nak kena salam, nak kena peluk cium, nak kena hug segala tu. Jadi macam sesuatu yang berbeza dengan culture kita agak kadang-kadang dipandang aneh kan, ataupun tapi adakah saya terus mengikut? Pelan-pelan lah. Sampai sekarang dah start lah dengan anak-anak pun dah memang yang mana yang terbaik tu kita ikut. Jadi kat sini apa yang nak saya tekankan tu, sekali lagi semua keluarga ni dia berbeza culture. Jadi apa yang baik tu kita raikan lah, kita cuba ikut. Dan apa yang kita rasa macam aneh ke ataupun kita rasa tak sesuai ke apa, janganlah kita chopkan dia sebagai tak baik. Bukan tak baik, mungkin memerlukan masa untuk kita mempraktiskan sesuatu benda tu. Jadi itulah jawapan saya, insyaAllah. Semoga bermanfaat. Dia saya rasa kalau macam dalam konteks yang sekarang ni, satu benda yang baru tu kita jangan paksa. Dia bit by bit tau. Saya rasa macam kita semua pernah alami bila berkahwin kan, bila kita nak masuk satu keluarga tu, kita akan nampak macam keluarga kita ni tak pernah buat benda ni tau, tapi keluarga dia buat. So macam awkward macam nak buat macam mana, malu-malu sendiri. So pada saya kalau macam if let's say benda tu take times, kita kena pelan-pelan untuk kita adapt. And jangan malu bilang kita punya spouse ataupun yang kita punya pasangan tu bahawasanya this is not my family punya tradition, but I want to do it because benda yang baik. Macam tadi yang salam tu semua benda yang baik, takkan kita tak nak buat kan. Jadi macam bagi kita masa untuk melakukannya, jadi kita dapat melakukannya. Pasal kerana kalau kita misalnya kita show kita punya kasih sayang kepada keluarga kita, itu sebenarnya kalau kita tak nampak secara direct, kita dah follow dah sunnah Rasulullah SAW sebenarnya. Jadi macam tadi yang sebelum nak tidur pun nak kena minta maaf. Sebenarnya kita dah kita dah follow juga. Pasal ada, I think tak silap saya, ada satu kali tu bila hadis ke apa, sebelum kita nak tidur tu kita nak kena maafkan orang-orang sekeliling kita kan. Jadi sama lah. Maknanya konteks tu kita nampak weird, tapi sebenarnya benda tu adalah dah bersangkut paut pada sunnah. Jadi bila kita follow pada sunnah, insya-Allah kita sebenarnya follow apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita. Jadi in the end sebenarnya kalau kita nak sampaikan kat sini, memang ajaran yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu semua yang benar. And kita perlukan Rasulullah sebenarnya untuk kita jadi role model kita, untuk kita nampakkan. Pasal kalau kita suruh direct, kata salam lah, kita nak salam yang macam mana kita tak tahu. So kita nak kena ada role model untuk kita gerakkan apa yang sebenarnya yang kita nak lakukan. Itulah sebenarnya yang kita kena fahami. Yang kalau kita nak raikan satu benda tu, kita kena tengok konteks kita yang bagaimana. At the same time, segala-galanya ni semua adalah berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang gerakkan hati kita untuk kita lakukan semua ni. Allah yang gerakkan hati, Allah yang gerakkan macam kita punya macam minda bahawasanya benda ni adalah benda yang baik untuk kita follow. Follow terus. Jadi kita perlulah ikut sebenarnya lah.
Okay, itu sahajalah sebenarnya tajuk kita pada untuk kali ini dan juga episod terakhir 30 minit bercara muslimah untuk tahun ini, untuk musim ini. Terima kasih Zazam. Musim pertama, ya Allah, banyak juga yang orang membantu saya sebenarnya ya. Jadi kita berharaplah semoga perkongsian kita selama 19 episod ni memberi pengajaran kepada semua, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada tahun hadapan dengan topik-topik yang lebih semangat lebih padu insya-Allah. Mungkin huraian daripada surah-surah yang lain lah. Betul. Kita dah mula surah An-Nur dan insya-Allah dan topik-topik akan datang ni pada surah lain lah kan. Surah apa? Nantikan tahun hadapan insya-Allah. Terima kasih semua kerana menonton. Terima kasih Ustazah kerana masih lagi berjuang bersama-sama hingga ke episod terakhir ini. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.